أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala limpah inayah pertolongan hidayah yang Allah Ta'ala bekalkan buat kita malam penuh barakah ini. Sekali lagi dapat kita dipertemukan dalam dewan ini untuk sama-sama kita mempelajari kalamullah. Mudah-mudahan kesungguhan kesanggupan ini Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita Jannatul Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita bacakan Al-Quran Al-Karim kita yang sangat kita sayangi, cintai, kita terus kepada ilmu tajwid kita terlebih dahulu, iaitu kita sambung pada tak settle lagi. Baik, rasanya jelas dah kot berkenaan dengan nun dan juga mim yang bersabdu. Namanya adalah wajibul gunnah. Jadi kalau nampak huruf nun, nampak huruf mim, di atasnya ada sabdu, kena baca dengan dengung. Anna, imma, anna. Nak kena baca macam tu lah. Jadi berapa harakat minimanya? Yang terbaik 3 harakat. Jadi tolong jaga baik-baik dia punya kadar harakat, biar terjaga supaya bacaan Al-Quran kita lebih baik dan juga lebih indah. Baik. Tengok muka surat 44 terus. Huruf nun dan mim bersabdu dinamakan harfun gunnah musyaddad. Artinya huruf dengung bersabdu ataupun idgham bi gunnah musyaddad. Ini nama lain bagi wajibul gunnah lah. So kalau tiba-tiba kita tanya apakah erti idgham bi gunnah musyaddad, maka kita tahulah dia adalah nun dan juga mim yang bersabdu. Tapi biasanya ke mana-mana kita pergi pun orang akan sebut wajibul gunnah. Jadi itu lebih umum lah. Jom kita sebut sama-sama contoh-contoh nun dan mim bersabdu. Ma makkanni fi. Baik, atas kaf ada sabdu menunjukkan kita kena tekan makkanni fi. Jadi syahid dia ataupun yang dia nak tunjukkan pada kita sebenarnya bukan pada kaf tapi pada nun. Bila kita tengok kaf nak masuk dalam nun, mesti berapa harakat? 2 ataupun 3 harakat. Baik, tengok contoh sebelah dia mim bersabdu pula. Muhammadun. Jadi kalau tak dengung, bacaan dia akan jadi Muhammad. Tak betul. Dia mesti Muhammadun. Sebut. Muhammadun. Alhamdulillah. Hari ni anak saya dah 13 hari dah lah Allah Ta'ala takdirkan lahir. Dan namanya laki. Muhammad bin Muhammad Faiz. Muhammad bin Muhammad Faiz. Muhammad bin Muhammad Faiz. Naam. Pendek cukup. Baik. Tengok contoh yang bawah pula. Nun bersabdu. Wala umanniyannahum. Wasammu. Walakinna. Innama. Falamma. Thumma. Jannatun na'im. So, dengung jaga. Jannatun na'im. Ghamman bi ghammin. Wa inna dhunnuka. Wa alaikum ma hummiltum.
Barakallahu fikum. Jadi rasanya contoh ni jelas dah lah, menunjukkan kepada kita kalau nampak nun bersabdu dan juga mim bersabdu, tolonglah jaga bacaan panjangnya dengan dengung sepanjang 2 harakat. Baik, kita masuk muka surat 45. Hukum mim sukun. Jadi kalau dalam ilmu tajwid sebelum ni kita dah masuk kepada nun sukun. Sekarang kita masuk mim sukun. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mempunyai 3 hukum bacaan. Jadi nun sukun kalau bertemu huruf hijaiyah ada 4. Kalau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3. Ini perbezaan depa lah. Yang pertama al-ikhfa, sebut. Yang kedua al-idgham. Dan yang ketiga al-izhar. Baik, kita baca hukum bacaan pertama iaitu al-ikhfa. Huruf ikhfa satu sahaja iaitu ba. Jadi kena ingat baik-baik, mim mati bertemu ba. Nama dia ikhfa. Tengok, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berbaris dalam 2 kalimah sahaja, maka hukum bacaannya adalah ikhfa, iaitu wajib mengikhfakan huruf mim sukun di sisi huruf ba yang berbaris serta dengung sempurna 2 harakat. Dia juga dinamakan sebagai ikhfa syafawi. Jadi syafawi ni maksud dia apa? Ikhfa kebibiran. Sebab syafatain, syafa 1, syafa 2. So ada 2 syafatain. So jadilah ikhfa syafawi, ikhfa kebibiran. Sebab dia dinamakan ikhfa kebibiran kerana perimbangan dengan makhraj huruf mim yang keluar daripada 2 bibir. Cara bacaan ikhfa syafawi ini serupa dengan bacaan iqlab. Apa maksud iqlab? Menukar. Apa yang kita nak tukar? Nun menjadi mim. Jadi dekat sini mim nak kena jadi ba. Cara bacaan ikhfa syafawi ini serupa dengan bacaan iqlab. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Tidak boleh merapatkan 2 bibir, tetapi hendaklah direnggangkan sedikit. Jika merapatkan 2 bibir, bacaannya telah menjadi idgham mislain saghir. Jadi apa yang saya belajar dan saya suka nak share dengan kalian, kita baca dia macam iqlab. Kalau kita baca bab iqlab dahulu, dia suruh kita letakkan bibir. Tapi setakat meletakkan, bukan menekan. Jadi dekat sini pun sebenarnya isunya sama macam iqlab. Kita letakkan sahaja 2 bibir, tapi tidak tekan. Kita tengok contoh sekejap lagi. Dan kita sebut sama-sama. Baik. Contoh-contoh ikhfa mim sukun. Kita sebut sama-sama. Amantum billah. Okey, dia punya syawahid dia adalah mim mati bertemu ba. Kat situ yang kita nak kena dengung sebenarnya. Walaupun amantum tu pun nak kena dengung nun mati bertemu ta, ikhfa juga. Tapi dekat sini yang kita nak belajar hari ni mim mati bertemu ba, iaitu ikhfa syafawi. Cukup sekadar letak amantum tum billah. Sebut. Dia yang salah kalau kita rapat sungguh-sungguh. Amantum. Rapat habis bibir. Itu yang jadi idgham mislain saghir. Kalau mim mati ataupun nun mati bertemu mim, ataupun mim mati bertemu mim, baru kena tekan sungguh-sungguh. Tapi yang ni cukup sekadar letak. Sebelah dia. Ilaihim bihadiyah. Ja'ahum bilhaq. Alaikum biwakil. Fahkum bainahum. Antum bari'un. Ataitum bil ma'ruf.
jinnah. So, nampak tak cara baca dia? Kena dengung, dalam masa yang sama, letak sahaja bibir. Yang ni pun apa-apa dengung. Kebanyakannya minima mesti 2 dan yang terbaik adalah 3. Kebanyakan ahlul qurra akan baca 3 harakat. Alaikum biwakil. Yang harakat tu maksud dia gerak. Apa yang nak digerakkan? Jari jemari kita. So ikut ketenangan. Kalau laju, gerak laju. Kalau sederhana, gerak sederhana. Kalau baca pelan, gerak perlahan. Baik. Kita ambil yang kedua lah. Sebelum kita baca Al-Quran, buka surat 46. Hukum bacaan kedua iaitu al-idgham. Huruf idgham satu sahaja, iaitu mim. So kena ingat juga. Tadi mim mati bertemu ba, hukum dia ikhfa syafawi. Sekarang mim mati bertemu mim, dia jadi idgham. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam 2 kalimah sahaja, maka hukum bacaannya adalah idgham syafawi. Artinya idgham kebibiran, iaitu wajib mengidghamkan huruf mim sukun pertama ke dalam huruf mim yang berbaris kedua serta dengung sempurna 2 harakat. Dia juga dinamakan sebagai idgham mislain saghir. Yang ni lah kalau orang tanya, kalau mim mati bertemu mim, nama dia apa? Kita sebut idgham mislain saghir. Dia ada banyak nama ni. Ataupun orang panggil dia idgham mimi. Sebab apa mimi? Sebab mim bertemu dengan mim. Kalau fikir logik pun dah boleh jawab dah. Artinya idgham 2 jenis huruf yang sama kecil. Dia dinamakan demikian kerana kedua-dua huruf yang bertemu itu mim, serupa pada makhraj, serupa pada sifat, dan dinamakan kecil kerana huruf pertama bertanda sukun dan huruf berikutnya berbaris. Jom kita tengok contoh-contohnya dan kita sebutkan. Ya'idukum maghfirah. Yang ni mulut kena rapat lah, pasal mim mati bertemu mim. Fa'anqadhakum minha wa hum muhtadun wa bainahum mitsaq. Ada siapa tak faham? So dua-dua syafawi. Kalau ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Kalau idgham syafawi, mim mati bertemu mim. Selain daripada 2 huruf ni, kalau mim mati bertemu selain daripada ba dan mim, dia akan jatuh hukum yang kita akan belajar minggu depan, iaitu izhar. Jadi lebih mudahlah kalau hukum mim mati ni sebenarnya berbanding nun mati, kalau nak ingat. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita baca Quran? Jelas kot? Alhamdulillah. Muslimat? Okey? Jelas insya-Allah. Baik, tutup kita punya buku tajwid dan kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita sambung muka surat 66. Ayat yang ke 126. Betul? 120? 125 dah baca kan? Bala intasbiru. 126. Wa ma ja'alahu Allah. Muka surat 66, surah Ali Imran, juzuk yang keempat. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca ianya dengan nafsu. Mudah-mudahan kita mendapat bacaan yang baik di sisi Allah Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Sifat huruf shin adalah tafashi yang kita dah belajar dulu. Jadi kena belanja bunyi busyra. Siapa yang mampu bunyikanlah, tapi siapa yang tak mampu, sebab ada orang dia pakai gigi palsu. Kan bila bush lebih-lebih kan terkeluar gigi. Itu yang berlaku dekat tempat saya mengajar kat Ampang sana, subhanallah. Saya baca betul dah. Saya kata tak betul makcik. Sekali dia betul kan, teng terkeluar.
Saya pun minta maaf kat dia. Sebab tu saya kata saya tak mau baca Ustaz. Subhanallah. Yalah, mana kita nak tahu, patut dia jujur awal-awal. Baik, ala kulli hal bunyikan siapa yang mampu. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Lakum walitatma'inna qulubukum bih. Ada tak ikhfa syafawi sini? Kat mana? Qulubukum bih, mim mati bertemu ba. Baik, tapi yang kedua saya nak tegur, dia punya bunyi walitato, bukan walitoto. Walitato. Dia punya tato. Tapi tak boleh panjang, kena baca pendek. Tato. Dan bukan bacaan dia walitoto. Salah. Kalau kita pendekkan walitoto. Salah. Walitatma'inna qulubukum bih. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. Walitate tak betul. Walitato. Dia kata walitate itu huruf ta. Walitato. Sambung. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa man nasr. Dia bukan wa man nos. Wa man na. Wa man nasr. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Dan dia tak bunyi yak, dia bunyi yak. Dia bukan yak. Au yakbitahum لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Sekali lagi. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ. أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم.
Yasha' tu kita berhenti berapa harakat? 2. Yasha' berapa harakat? 5. 6. Dekat sini kena 6. Sebab ni lah pembeza antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil kita berhenti 2. Kalau mad wajib muttasil macam ni, yasha, apa maksud mad wajib muttasil? Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi kita nak berhenti 6. Sama juga ikut kepada kita punya kelajuan bacaan. Kalau kita baca sederhana, gerak apa sederhana. Kalau kita baca laju, gerak pun laju. Baik, orang pertama akan baca ayat 126, 127. Orang kedua baca 128, 129. Kita mula depan pula. Barakallahu fiikum. Baik, ramai-ramai baca daripada ayat 126 sampai 129 yang kita bacakan pada malam ni. 1, 2, 3. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Baik, saya bacakan dahulu, kemudian kita akan tadabbur. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, berbaki waktu yang ada kita ambil manfaat. Ayat 126 Allah Ta'ala bercerita tentang ayat yang sebelumnya yang Allah Ta'ala hantarkan bantuan dalam peperangan Badar. Maka pertolongan itu kata Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. Yang ni sayangnya Allah Ta'ala kepada kita yang sedang meniti agama Allah Ta'ala, agama Islam. Cumanya macam kita pernah sebut dahulu, di kalangan Islam itu terpecah kepada dua kumpulan. Satunya mukmin, satunya munafiq. Dan ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang Muslim yang mukmin. Sekiranya kehidupan kita ini senantiasa duduk di atas jalan mukmin, jalan iman, maka Tuhan kata Allah Ta'ala hadirkan bantuan-bantuan itu tak lain tak bukan adalah sebagai berita gembira untuk kamu. Hari ini mungkin kita kalah, hari ini mungkin kita lemah, tapi jangan risau, Islam pasti akan kembali berjaya. Allah Ta'ala pasti akan hantar pertolongan. Kalau kita buka muka surat 30 lebih, kita akan dapati
Nabi sendiri, muka surat 34 kalau tak silap ayat bawah sekali. Allah Ta'ala, Nabi sendiri dan orang beriman pernah bertanya, hatta yaqular rasula walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nabi sendiri pun pernah tanya, orang-orang beriman di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun pernah bertanya, bila nak datang pertolongan Allah Ta'ala ni? Maka Allah Ta'ala pun jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah Ta'ala tu dekat sangat dah. Bukankah kita pernah bahas dahulu, Allah Ta'ala nampak kiamat tu dekat ke jauh? Dekat. Kita duk nampak? Kita duk nampak jauh. Besok aku tak mati lagi, lusa aku tak mati lagi, minggu depan aku tak mati lagi. Tapi Tuhan kata, wa narahu qariba, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia dia melihat kiamat akhirat itu jauh lagi, sedangkan kami melihat kiamat itu dah dekat dah. Jadinya ayat ini sebenarnya bagi motivasi besar buat kita. Sepanjang kita duduk di atas jalan, atas muka bumi ni, jalan ketaatan ini, di sana pasti akan ada kepayahan, kesusahan, ada ranjau, ada onak, ada duri. Tapi Tuhan kata sampai masa akan sampai berita gembira buat kamu. Walitatma'inna qulubukum bih, dan pertolongan Allah Ta'ala itu tak lain tak bukan untuk buat kamu tenang. Sebab tu hari ni hadirin hadirat rahimakumullah, kita tunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan rasai ketenangan tersebut. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, siapa saja di kalangan lelaki yang beriman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ada pun lelaki-lelaki yang beriman, perempuan-perempuan yang beriman, mereka ini saling lengkap melengkapi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah. Apa Allah Ta'ala sambung lagi ayat lepas tu? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila kita baca Quran, kita tak rasa rugi. Sebab kita sedang rasa apa? Kasih sayang Allah Ta'ala. Dan kasih sayang Allah Ta'ala itu berupa ketenangan. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, dia pernah sebut apa? Barang siapa tak dapat syurga dunia, maka dia tak akan dapat syurga akhirat. Maksudnya ketenangan dunia ni. Siapa duduk atas jalan agama Islam ni, pasti dia akan tenang. Sebab tu Syekhul Islam waktu dia kena penjara, kan dia kata, saat mereka buang aku keluar daripada negeri ini, aku anggarkan ini adalah siyahah. Apa maksud siyahah? Perlancongan. Mereka sedang hantar aku pergi melancong. Saat mereka letak aku dalam penjara, aku sangkakan ini adalah urusan dan juga anugerah Allah buat aku untuk aku berkhalwah. Tadi siyahah, sekarang khalwah. Apa maksud khalwat? Bersendiri. Nak bersendiri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, orang yang Allah Ta'ala masukkan dalam penjara, tapi bagi dia penjara tadi tempat untuk dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sepatutnya gitu. Makin belajar agama, makin tenang hati. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, kata Allah Ta'ala, dan tidak ada kemenangan itu selain daripada Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebabnya Allah Ta'ala dah tahu dah waktu terbaik untuk hantar bantuan dan kemenangan buat kita. Maka terus merayu dan meminta pada Allah Ta'ala. Dan ayat 127, kenapa Allah Ta'ala hantar bantuan? Liyaqta'a tarafam minal ladzina kafaru. Pertolongan tadi tak lain tak bukan untuk membinasakan sebahagian golongan kafir, au yakbitahum, ataupun Allah Ta'ala memang nak hina mereka, fayanqalibu khaibin, sampaikan nanti bila mereka balik semula ke negeri akhirat, mereka tak memperolehi apa-apa langsung. Faham tak? Sebab tu Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam Quran ni banyak sekali ayat yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Apa ayatnya tu? Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir menjelang hari kiamat atas muka bumi ni, mereka bawa amal-amal baik banyak berguni-guni bawa belakang badan mereka. Tapi menjelang kiamat, apa yang berlaku dengan amalan-amalan tadi? Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan tadi tak ubah macam debu yang berterbangan. Ada nilai tak? Tak ada nilai. So mati pun tak bernilai, bawa ke akhirat nanti pun tak bawa apa-apa. Sebab tu Allah Ta'ala hantarkan bantuan. Baik.
di pihak Nabi SAW, Nabi sedih tak? Nabi sedih. Tapi Allah Ta'ala kuatkan hati Nabi. Pada ayat 128 Tuhan kata, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Adakah Allah menerima taubat mereka ataupun Allah Ta'ala akan azab mereka? Fa innahum zalimun. Sebab kata Allah Ta'ala, mereka ini sesungguhnya adalah orang-orang yang zalim. Begitulah kita hari ini. Kalau ada di kalangan adik-beradik kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, yang mana kita cuba berdakwah kepadanya tapi dia tak mau dengar, maka ayat ni sebenarnya menguatkan hati kita. Allah Ta'ala kata, laisalaka, bukan urusan kau. Untuk Allah Ta'ala terima taubat mereka ataupun Allah Ta'ala azab mereka. Jadinya dalam Al-Quran ni banyak sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kepada Nabi kita Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya sesekali kau tak akan dapat bagi hidayah kepada orang yang kau paling sayang sekali pun. Tak boleh nak bagi hidayah. Nabi kita pun tak boleh bagi, apatah lagi kita yang si pendosa ni. Fa innahum zalimun. Maka ayat 129 Tuhan kata, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa sahaja yang terdapat di langit, apa sahaja yang terdapat di bumi, semuanya kepunyaan siapa? Allah Ta'ala. So untuk urusan Allah Ta'ala terima taubat ataupun Allah nak azab, semuanya milik Allah Ta'ala urusannya. Sebab apa yang terdapat dekat langit, apa yang terdapat dekat bumi, semuanya kepunyaan Allah. Yaghfiru liman yasha. Allah Ta'ala mengampunkan siapa yang dia nak. Wa yu'adzibu man yasha. Dan dia akan mengazab kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Tapi kok mana pun Allah Ta'ala bagi ayat penyata yang sangat dahsyat. Tuhan kata Allah Ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang ataupun mengasihani. Dekat sini kita belajar satu hal. Seluas apa pun kesalahan yang kita persembahkan pada Allah Ta'ala, maka bertaubatlah. Sebab Allah Ta'ala senantiasa bagi tahu, wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah Ta'ala maha penyayang. Selagi kita tak mati, selagi kiamat tak berlaku, pintu taubat masih terbentang luas untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cuba kita sebut sama-sama. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi kita baca laju sikit. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali kita baca tadi? 3 kali. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia kata, aku hitung saat aku bermajlis dengan Nabi. Nabi mengulang-ulang Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Jadi kita pun kena sama-sama ada semangat nak beramal dengan peninggalan-peninggalan Nabi. Rabbighfirli, Tuhan ampunkan aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau lah maha penerima taubat dan engkau maha penyayang. Jadi berzikir dengan doa itu dan rasakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di saat orang-orang lain mungkin tak suka kat kita, tapi kita sedar Allah Ta'ala senantiasa ada dengan kita. Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kita, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan tazkirah sebentar untuk untuk kelas Al-Quran ini. Ayuh kita sama-sama dirikan salat insya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.